Tan Sri Speaker. Saya ingin tanya Yang Berhormat, sama ada apakah purata pertambahan permintaan air tahunan bagi negara kita berbanding dengan purata pertambahan bekalannya. Dan sehubungan ini saya ingin minta penjelasan. Kerana saya merasakan berkemungkinan krisis air akan berlaku dalam negara Malaysia dalam jangka panjang jika permintaan air bersih semakin meningkat, tetapi tidak dapat dijelaskan tadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertambahan penduduk, proses pembandaran dan juga kelemahan di pihak kerajaan seperti sarah urus air, kehilangan air bukan hasil yang tinggi, dan juga penyalahgunaan air yang melampau, dan kesemua masalah ini tidak dapat dikendalikan dengan berkesan oleh kerajaan selama ini. Dan juga saya ingin tanya Yang Berhormat, apakah tindakan atau langkah preventif bagi menangani kesan-kesan El Nino yang dijangka akan mengakibatkan musim kemarau dan juga gelombang panas yang akan menambahkan pertambahannya permintaan air, tetapi sebaliknya juga menyebabkan kekurangan bekalannya. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, terima kasih. Soalan tambahan ceras, panjang soalan tambahan. Yang semuanya berkaitan mengenai dengan kerisauan masa hadapan mengenai dengan bekalan air negara. Tan Sri Yang Di-Pertua, ingin saya jelaskan di sini bahawa operator air yang mengendalikan loji rawatan air adalah di bawah tanggungan kerajaan-kerajaan negeri, dan kerajaan-kerajaan negeri juga bertanggungjawab mengenai dengan air mentah atau dari mana sumber air mentah itu. Jadi bila kita bercakap mengenai dengan masa hadapan bekalan air dalam negara kita, sebenarnya prioriti ataupun keutamaannya adalah sumber bekalan air mentah dahulu. Dari mana sumber air bekalan air mentah datang, dan bagaimana sumber air bekalan air mentah ini boleh mencukupi untuk membiayai loji-loji rawatan air untuk mendapatkan air yang bersih. Jadi ini hendaklah dilihat secara holistik oleh kerajaan-kerajaan negeri. Di kerajaan-kerajaan negeri sekarang di Malaysia ini telah menubuhkan agensi atau perbadanan masing-masing untuk menguruskan bekalan air mentah. Yang tak ada pengurusan air mentah ni hanya satu negeri, iaitu negeri Pulau Pinang, kerana dia tidak ada sumber bekalan air mentah di negeri Pulau Pinang. Jadi yang dia datang ni hanya daripada negeri Kedah dan juga daripada negeri Perak. Negeri-negeri lain ada agensi masing-masing untuk menguruskan sumber bekalan air mentah. Dan Pulau Pinang pun sekarang memang ambil free pun daripada Kedah. Jadi itu yang pertama, kena ada sumber bekalan air mentah. Kemudian yang keduanya, yang Muhammad sebut tadi mengenai dengan pengurusan bekalan air oleh operator. Dan pengurusan ini boleh menentukan sama ada jumlah bekalan air itu cukup atau tidak. Tapi bagi setengah negeri, walaupun dia ada pengurusan, tapi kalau jumlah bekalan air mentahnya tidak cukup, dia akan menghadapi masalah. Contohnya macam di negeri Selangor. Di negeri Selangor ini, jumlah bekalan air mentahnya tak cukup.
kerana dia hanya datang daripada Sungai Selangor, Sungai Tinggi, Kelangkit dan daripada Sungai Langat. Kalaulah kata kita biarkan saja di Selangor ini dengan 4 sungai ini, Sungai Selangor, Sungai Tinggi dengan Kelangkit dengan Sungai Langat, maka sudah tentulah 5 atau 6 tahun daripada sekarang Kuala Lumpur, Selangor dan juga Putrajaya akan kekurangan bekalan air mentah. Sebab itulah kerajaan ambil keputusan untuk buat transfer water, pemindahan air daripada negeri Pahang ke negeri Selangor dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan persekutuan. Jadi perkara ini mesti dibuat bukan saja di Selangor tapi di negeri-negeri lain pun mesti dibuat. Misalnya antara Johor dan Melaka. Pada masa yang sama juga yang berhormat Tan Sri Yang Di-Pertua, kita juga kena melihat bagaimana kita nak tengok pada masa depan. Saya bersetuju bahawa proses urbanization, proses perbandaran dalam negara kita begitu cepat berlaku. Contoh di Selangor ni, sekarang ni kita belum boleh meluluskan, Syabas dan juga SPAN belum boleh meluluskan 593 projek pembangunan yang telah dipohon. Semua sekali 800 lebih projek pembangunan, tapi yang belum boleh dilulus 593 kerana tak cukup bekalan air yang sedia ada. Jadi sebab tu proses pembandaran yang sedang berlaku begitu pesat. Yang keduanya penggunaan air yang banyak. Tadi saya sebut di Malaysia ni average 210 liter seorang. Sedangkan United Nations punya suggestion adalah 165 liter. Jadi kita ni guna air memang tinggi. Dan yang ketiganya disebut tadi juga dari segi pengurusan dan juga disebut yang Muhammad sebut tadi mengenai dengan NRW. Semua ni adalah perkara yang membawa kepada bekalan air yang berkurangan. Dan satu elemen lagi yang penting adalah elemen yang disebut tadi adalah sekiranya terkesan dengan El Nino. El Nino adalah satu jangka waktu musim di mana suhu bertambah panas di laut, dan apabila suhu itu bertambah panas di laut dan dia memberi kesan kepada jumlah hujan yang akan turun. Dan ada di musim El Nino ni kadang-kadang dia boleh jadi sampai 6 bulan tidak ada hujan, dan sudah tentulah air yang sedia ada di sungai ataupun di kawasan takungan akan berkurangan.